Alhamdulillah, insyaAllah nak sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita dan insyaAllah malah sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab Tasawwur Islam. Kita masih dalam bab yang kedua, yakni Islam sebagai ad-din. Jadi insyaAllah kita sambung muka surat 40 firman Allah. Firman Allah tak? Okey. Jadi insyaAllah kita sambung muka surat 40 sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Bismillah. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan jangan engkau melupakan bahagianmu. Surah Al-Qasas ayat 77. Ini dalilnya bahawa Islam ni tidak mementingkan akhirat semata-mata. Apa? Islam ni dunia dan akhirat. Tu kita kena faham. Bukan sekadar Islam ni ambil akhirat sehingga kita lupa tentang dunia. Islam mengajar kita mengambil dunia wagi ke akhirat. Perlu tak dunia? Perlu. Sebagaimana yang kita bincang dah hari itu, manusia dia ada jasmani dan rohani. Kita tengok atas tu. Kalau kita bincang bulan lepas tu. Maka semua tu tidak boleh dipisahkan. Maksud kedua-dua aspek tersebut, yakni rohani dan jasmani tu tidak boleh dipisahkan. Dia kata, atau salah satu dia mendapat layanan istimewa, maka kepincangan pasti berlaku. Jadi Islam mengajar kita dunia dan akhirat, jasad dan rohani. Barulah Islam tu boleh maju. Islam ambil dunia wagi ke akhirat. Maksudnya Islam mengajar kita mengambil dunia dengan bersungguh-sungguh. Bukan kita kerja lebih kurang tau. Kita kerja cari dunia dengan bersungguh-sungguh untuk dibawa ke akhirat. Itu maksud Islam. Jadi kalau kita tak ambil dunia, boleh ke orang kafir belaka dunia, disitulah Islam jadi tak maju. Nampak? Semua orang pegang. Ekonomi boleh clear. Nampak lagi? Pemerintahan boleh clear. Semua boleh clear belaka. Jadi Islam duduk bawah Allah. Jadi orang yang bukan Islam memerintah itu. Islam dia memerintah. Nampak? Itu Islam. Sebab tu asas yang Nabi bawa, Islam menakluk dunia. Bermula daripada Madinah hari itu. Nabi memerintah, Islam memerintah. Sehingga 2/3 dunia. Faham lagi? Dah. Maka sini kita nak faham. 1/3 je. Kafir. Jadi 2/3 tu semua Islam memerintah. Ekonomi Islam pegang, pemerintahan Islam pegang, semua akan tunduk kepada Islam. Itu hebatnya. Jadi kalau kita tak ambil dunia, kita ketinggalan lah. Nampak? Semua dikuasai oleh orang lain. Macam kita hari ni contoh, ekonomi siapa pegang? Bukan orang kita. Semua kita dikontrol oleh orang kafir lagi. Sepatutnya harga kita yang kawal. Nampak lagi? Itu dah segi ekonomi. Pekerjaan kita yang kontrol. Kalau kita mengetah dengan Islam yang ada tauhid, akhirat yang ada pada diri kita, nak bawa dunia wagi ke akhirat, macam kata sama. Kalau kita sebagai majikan, kita tak ada penting diri kita. Bukan kita ambil dunia ni untuk kemewahan kita seorang tau. Kita ambil dunia untuk bawa ke akhirat. Kalau kita seorang majikan, maksud kita akan sara pekerja kita sehingga dia lepas daripada kesempitan hidup. Sekarang ini tak cukup sistem Islam. Pekerja ada kalanya terpaksa ikat perut. Tengah hari makan buah pisang dengan air mineral.
Kerja. Nah, sebab majikan penting diri dia. Dia bertambah kaya. Nak bekerja, gitu je lah. Kalau GBO tu, apatah nak beli wai sukong, nak beli, apa ni, demak dah orang dah. Faham lagi? Tu. Jadi kalau Islam mementah, seorang majikan tak ada tauhid, maksud dia ambil dunia untuk bawa ke akhirat, maka dia akan gaji pekerja dia, sehingga pekerja dia itu lepas daripada kesempitan hidup. Sebab bukan untuk penting diri. Sekarang ni majikan bertambah kaya. Lepas keping tanah beli. Kereta 5-6 T. Lagi pekerja GBO tu. Di klinik bunga GBO bawa bini. Mana dia Islam? Duk mana Islam? Kalau mung seorang majikan Islam, mudah akan lock pekerja mu miskin. Sebab mu boleh jadi kaya kerana pekerja mu. Betul ni? Sekarang ini nak cari duit ni. Sebab manusia tak faham Islam. Oleh suruh ngaji Islam ni, tasawur Islam ni. Bila kita faham sungguh, indahnya Islam. Nampak? Barulah pekerja dah ikat beliau. Ni kita faham keping-keping tanah. Kereta Homemah. Siapa Lamborghini, Ferrari, Porsche ada belaka. Kayang tak kayang, ada belaka kita. Pekerja buat mutu buruk tu. Mana? Ni orang tak faham Islam ni. Islam ni ambil dunia pergi ke akhirat. Itu maksud dia. Sebab tu Tuhan kata, dan tuntutlah dengan harta kekayaan. Tengok Quran ajar kita. Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Maka nak pahala, lagu mana? Kena buat baiklah kalau dia pekerja. Beri dia makan. Faham lagi? Kalau 1,500 tak cukup, beri 2,000. Faham lagi? Tu cerita dia. Betul? Ni nak cari mana? Tak temu. Sebab manusia tak faham Islam ini. Manusia faham Islam ni dia. Zikir, sembahyang tahajud, witir, duha, dok tinggal tu, umrah. Sampai 5-6 kali umrah. Faham? Betul tak ni? Mekah. Kapal terbang tak ada dia, tak ada orang boleh sedia semua pergi Mekah. Nampak? Tapi tak ada kasih kesayang. Kerku siapa semampu. Panggil dah sembahyang Mekah kok mana? Sebab tu bila kita faham, kita pergi Mekah ni, wukuf di Arafah tu. Kenapa benda? Kenapa wukuf-wukuf ni? Kita tak sedar tu. Dia tak faham sebab kita tak ngaji je. Faham? Balik Mekah kedekut juga. Orang pergi Mekah, balik Mekah tak kedekut dah. Ambil dunia bagi akhirat belaka tu. Faham lagi? Tu pergi Mekah. Sebab dia temu wukuf di Arafah tu. Arafah ni maksud dia bukan nak cerita Arafah ni. Arafah, arif, makrifah. Maksud pertemuan antara hamba dengan penciptanya. Alakan nikmatnya. Betul ni? Buku tu maksudnya jasad kita ni tidak memiliki apa-apa. Fakir. Barulah Arafah, barulah hati kita hadir memandang kebesaran Allah. Kemurahan Allah. Kasih sayang Allah. Dah balik, nak cinta ke dunia ni? Tak dah. Maka dia ambil dunia, pergi ke akhirat lagi. Itu maksud dia. Ini Quran Kabur kita, Al-Qasas ayat 77. Betul ni? Ambillah dunia tu. Tapi biar dapat pahala. Betul ni? Ni mutara tanah 80 hektar, buat kenapa duk rangkak? Faham lagi? Nak tunjuk siapa mu hebat. Allah tak mau tengok pun. Aku tu orang tu. Mung muka tak malu. Nak nunjuk orang. Betul ni? Mung dulu tak ada aku buat mung. Betul? Ni nak faham bab makrifat. Arafah. Betul ni? Arif. Ilmu tu. Kita memasai. Baru kita faham. Ni. Quran dah ajar dah. Tuntutlah harta tu. Pergi ke akhirat. Biar dapat pahala. Betul ni? Ni. Sebab tu Islam ajar kalau kita boleh buka hardware 8 T. Buka 8 T pun. Ambillah dunia tu. Tapi pergi ke akhirat belaka. Betul? Kita ambil sekadar dah, kita token. Apa? Rumah dah baca, kereta dah gogeh. Tak apa dah tu. Dah hak lain. Pergi ke akhirat ni. Sedekah orang susah. Tak apa lagi. Pergi ke pekerja naik kereta sedap sikit. Betul ni? Tu Islam je. Itu akhirat belaka tu. Tapi dah kita tak nampak. Sebab dah ngaji Islam. Nak ngaji semayang je. Apa? Cuk Bilal tak siapa lagi. Siapa dah. Mayang. Rajin mayang. Tapi jahil tentang Islam. Maka dah Islam bukan ibadah saja. Kita bincang panjang dah itu. Betul ni?
Islam ni bukan hanya sebagai ibadah kan. Okey, kalau tidak lemah Islam. Kalau setakat main zikir semua. Bukan marah zikir. Dia ada belaka. Dan Islam ni merangkumi, syumul. Maksudnya menyeluruh, lengkap. Itu Islam. Baru kita tengok Islam hebat tau. Tak ada orang Islam susah. Ada lah. Sebab orang kaya tolong. Betul tak? Tu. Okey. Tu kita nak faham tu. Maka dia kata, tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan janganlah engkau melupakan bahagiamu yang keperluan dalammu dari dunia. Maksudnya, tak, kita pun boleh pakai kereta juga. Bukan bawa akhirat siapa nak dia pakai kereta. Dunia pun untuk kita juga. Apa lagi? Itu maksud dia. Nabi dah marah. Ambil lah. Apa lagi? Boleh naik kereta juga kita. Ada gogeh juga padang tu. Bukan masuk kejut akhirat siapa kita naik basikal. Mana naik basikal? Kerja pahala akhirat. Wih korang lah naik kereta. Waktu bengong ni bagi. Faham lagi? Tak mau nak atur anak mu klenik, naik basikal. Faham? Islam bukan hajar gitu. Betul ni? Di samping kita kerja akhirat, jangan lupa bahagian kita juga di atas dunia. Apa lagi? Tak salah. Pakatlah. Sudah mampu. Bukan mau curi orang. Ada pitih nak pakai welfare ke, ikut mana mung lah. Dah pitih mung. Tuhan wih kekayaan. Betul ni? Itu maksud dia. Tak salah. Tapi jangan lupa akhirat tu. Nampak? Wagi ke akhirat. Kita hanya sekadar saja. Padang lah tu. Habis itu. Tu nak faham tu. Segala yang disebut di atas adalah menggambarkan kesempurnaan Islam sebagai din. Kesempurnaan Islam sebagai din. Yang juga disebut sebagai way of life. Orang putih. Cara hidup yang sempurna. Itu Islam. Sempurnanya Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita amal semua Islam hari ni dalam masyarakat kita, amal seramai orang masuk Islam. Orang kafir ramai masuk Islam. Sebab zaman sahabat, zaman tabi'in dulu, orang masuk Islam bukan kerana saruh banyak tau. Kerana akhlak. Jadi dia tengok akhlak orang Islam terlalu indah. Sehingga menyentuh qalbunya. Dia tengok kasih sayang sama Islam tu sehingga bergegar jantung dia. Dia tak nak masuk Islam tu orang Islam senyum semua. Jumpa sama sendiri senyum semua. Tegur menegur berkasih sayang. Kita hari ni sama-sama terus sejik. Tak senyum. Ada orang musafir berhenti nak mayang sejik kita. Kita baru lepas mayang sor. Dia baru nak naik. Dia pun tangga. Tak senyum tangan kita. Sejik tu. Tak senyum. Tu kata. Tak faham agama. Tak sehu. Lebut tangga sejik pun. Faham lagi? Senyum tu sedekah. Sedekah ni benda? Sedekah. Sedekah ni benda? Sidqun. Kita membenar wujudnya Allah. Adanya hari akhirat. Maka kita nyatakan dengan perangai kita. Senyum. Senyum itu sedekah. Comel. Kalau dalam tu comel, dia akan melahirkan comel luar. Kalau dalam tu uduh, dia kalau zahir luar uduh. Apa lagi? Tu kita. Tu Islam. Pentingnya kita mempelajari Islam. Kena belajar agama kita. Belajar sungguh-sungguh. Dah start hamba baru 70 nak belajar lagi. Belajar sampai ke mati. Dah dulu mu sibuk cari pitih. Faham lagi? Feng Xiong pun nak pitih lagi. Faham? Tu dia. Ni janggut putih tu pitih lagi. Bengong dulu. Jadilah pitih dia janggut putih tau. Allah Ta'ala lawi mu janggut putih nak mati tu. Nak setobat lah tu. Tuhan sayang ke kita. Dia dah ambil kita masa lara dulu. Kalau dia dah ambil kita masa kita sibuk dengan pitih lagi tu. Dah kenyaknya kita. Tuhan kasih ke kita. Nak suruh kita tobat. Janggut putih pun nak tobat juga. Dua yang sekebung tu nak hadiah ke orang sayang lagi. Tahun lepas bahang dah. 85,000 untung durian. Tahun ni nak untung pula. Tahun ni pergi orang free je. Siapa nak makan durian mari ambil kebun aku semua sekali. Faham lagi? Tahun lepas untung dah 85,000.
Pang lagi, dia nak. Nak sama-sama. Hak ni tak reti. Dia kena buat lagi ke akhirat macam ayat ni. Sebab tu bila kita faham Islam, comel lagi. Islam agama rahmatan lil alamin. Islam ni agama rahmat sekalian alam. Itu. Bila kampung kita Islam menjadi rahmat seluruh kampung kita. Nak tengok Islam rahmat Allah turun tak turun kampung kita mudah je. Kalau benar Islam dah kampung kita ada, dia jadi berkasih sayang. Sebab rahmat Islam ni rahmat. Maka bila rahmat Allah turun jadi berkasih sayang. Rahmat ni kasih sayang. Mana lagi? Maka Islam, bila Islam ada dah kampung tu, jadi berkasih sayang. Tak ada masa muka, tak ada benci-membenci, tak ada tipu-menipu, tak ada dah kampung tu. Semua berkasih mereka. Itu Islam. Jadi kalau ada ni, insya-Allah comel lah kita. Tu dia. Okey. Maka dia kata, merangkumi agama dan negara yang terkandung di dalamnya segala keperluan yang dihayati oleh insan untuk mencapai keharmonian dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Ini nikmatnya kita. Dunia pun dapat nikmat. Rumah tak tiris. Kena kawi ada. Faham lagi? Kena kawi ada. Nak buat susu anak tengah-tengah malam. Tak payah panas mana. Buka tegang je terus. Air tapis molek bersih. Apa lagi? Peti sejuk ada. Bang, ada mesej basuh ada. Rumah kita. Itu dunia selesa bini kita. Ni duduk setarana lagi bunga. Itu bukan Islam larang ambil dunia, ambil lah. Kesempurnaan dunia dan akhirat. Bang, jom kita pergi memuat dara kuatan. Piti ada. Nak kereta pun selesa. Pergi memuat dara. Ziarah memuat dara tu boleh pahala. Itu sunnah. Maka kita start kereta pun boleh pahala. Tayang golek tu. Daripada kanastor sampai kuatan. Balut makmur. Apa lagi? Boleh pahala banyak mana tayang golek tu. Boleh pahala. Sebab ziarah mak saudara. Faham lagi? Jadi kereta tu siapa dah akhirat? Siapa? Tak tayang misling yang kita pakai tu. Kalau 500 setengah putih tu. Nampak? Siapa ke akhirat? Sebab kita buat lagi kepada perkara kebaikan. Bukan malu. Ini nak faham. Dapat nikmat dunia dan akhirat. Ni naik kereta KE 30 lagi. Kocok, linga-linga. Perlu anak baru anak 3 bulan. Apa lagi? Nak pergi makan gula. Mopok dara kat membutuh. Kepala berang. Nalih kok ni perlu bini perlu kok ni. Bisusu anak. Panggil anak nangis sama buat panah. Apa lagi? Dah KE 30. Betul tak ni? Jangan buat gitu. Betul ni? Ni kita nak sedar. Islam ni sempurna. Dunia dan akhirat. Keselesaan dunia, kebahagiaan kita di akhirat. Itu dia. Okey, habis itu. Jadi kita tengok siapa, tengok buku, tengok kitab, dia ada catat dia tu. Dan Islam pergi kepada asas. Asas benda. Akidah, ibadat, syariat, akhlak. Itu asas dalam Islam. Lepas tu pergi benda pula. Mesti ada muamalah, politik, sosial, munakahat, pendidikan, kesusastraan. Ada belaka Islam? Yes. Islam sempurna. Sebab agama dari langit. Agama daripada Allah. Maka mesti sempurna. Betul ni? Tidak ada dah agama yang boleh challenge agama Allah. Tak ada. Sempurna. Lepas tu kefarduan, jihad dan dakwah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita faham sini, tak berhenti kita ajak orang balik ke Tuhan. Jumpa budak-budak repik, tak sudah menerima, kembalilah kepada Allah. Sebab jihad tu wajib kat atas kita. Kita tak sedar. Apa? Maka sebab tak memarah tak mau. Kita saing kita tu 20 tahun. Makan sama, pergi pulang redang sama. Sampai dia ajak dia kembali kepada Allah. Sebab kita tak faham. Agama kita, agama dakwah. Sebab tu diturunkan Rasul tu tujuan dia. Tujuan nak ajak manusia tauhid. Maka Rasulullah wafat dah. Kita lah yang ganti. Kena ajak manusia tauhid kepada Allah. Tapi dah nak ajak manusia tauhid. Sebab kita sibuk nak cari kedara. Lagi. Tak puas-puas dengan dunia. Betul ni? Ni kata. Bokok 3 tau.
Nampak? Kita tengok site visit lagi pokok 3. Sohu ngak tu dia naik Meh 250 model baru. Nampak? Ingat sohu lah tu dia tu. Nah, orang jahil sohu orang tengok mu. Orang aling sedih dia tengok. Ya Allah. Apa lagi? Dia gaya tu. Tegak semua. Orang tak kenal dunia, tak kenal akhirat. Dia gaya ke kereta mesdih dia. Faham lagi? Orang aling tengok, ya Allah, nyanyi kamu. Faham lagi? Orang aling, ya Allah, membukalah hati saudaraku tu, ya Allah. Tak sedar tu kereta mesdih yang naik tu. Hak mum. Besi mari daripada muat. Semua hak muat dah ke. Hak tuang mesdih tu pun hak Allah Ta'ala buat. Tapi dia tak sedar. Dia gong kereta yang nyanyi. Kita nyanyi. Tengok orang kaya ni yang menyanyi. Kalau orang kaya yang ngaji, Alhamdulillah lah. Ada mengaji tu. Tolong buka otak aku. Mana mak? Projek kita. Kedai kopi yang mesti ngeye. Kita tak marah menurut projek banyak anda pun. Tapi biar ada tauhid. Biar kenal Allah. Apa lagi? Kenal Allah baru tak gaya. Minum air. Dah mu turun ke masjid. Dah, kita tengok projek. Dah, bersinggah kapur orang bayar lah suti kedai. Wagi akhirat. Dah, dia bayar saya. Rumah. Nak buat kalbok kapur kita. Cakap buat kalbok. Ratus-ratus ribu. Mana lagi? Air kita tak bayar. Kena dulu. Ali kata. Dasar gaya lah. Itu semua kepunyaan Allah. Tak ada satu pun kepunyaan kita. Kalau kita ngaji. Betul ni? Batu berkata tadi. Kalau orang pergi di Arafah dulu. Balik patah kau jalan. Sebab dia duduk di Arafah tu dia sedar. Semua kepunyaan Allah. Tidak ada satu pun kepunyaan dia. Sebab dia duduk diam tu. Wukuf. Waqafah. Faham lagi? Sedar diri. Macam ayah ketik tunggal. Betul tak? Duk sombong. Ya Allah. Jadi kesang dia tu balik. Duduk dalam kapal terbang tu nangis umur. Ada balik. Faham lagi? Nangis. Ya Allah, hari ni baru tahu semua kepunyaanmu, Ya Allah. Jadi balik duk cerita dah. Hotel. Nampak pergi kapal. Hotel yang aku duduk bilik air. Macam istana raja dah. Balik Mekah cerita hal gitu. La ilaha illallah. Orang balik Mekah ni, mak jadilah mu cerita dunia mak. Lawaklah ke mak dah. Duduk di Arafah bertemu Tuhan tu nikmat yang tidak ada tandingnya kita kata. Bobolah dunia, pelawak dah kata. Orang balik Mekah. Ni balik Mekah tak ada masih lagi. Orang tu sekuk ngepiuh atas kepala ke dia lagi. Dia pakai piuh dah, kita ambil pula piuh sikit lagi. Lapu atas kepala. Faham? Kerana ni. Ada erti tu. Okey. Tu Islam. Jadi kita tengok, ada masa lagi ni. Ada masa lagi ni. Ciri-ciri ataupun keistimewaan Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Ciri-ciri Islam. Istimewanya Islam. Kita tengok. Satunya, tajuk kita masuk tajuk baru. Islam agama Rabbani. Islam agama Rabbani. Islam tu. Maksud dia, Islam bukan agama rekaan. Seperti agama-agama lain. Agama lain reka. Faham lagi? Agama Islam bukan reka. Sebab dia agama Rabbani. Faham lagi? Kenapa agama Rabbani? Okey, tengok bawah. Islam agama Rabbani. Iaitu agama yang dicipta oleh Allah. Tahu? Siapa dia Allah? Tengaji dah. Yang mencipta dan mentadbir alam ini. Itu Allah. Maka Islam agama yang direka dicipta oleh Allah sendiri. Oleh Tuhan sekalian alam. Dia sendiri yang cipta agama. Bukan manusia. Tuhan yang menciptakan kita. Itu agama Islam. Dengan segala keunikan. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat dah Islam. Unik. Islam ni unik. Sebab tu orang faham Islam. Ya Allah. Pasti ini bukan manusia yang reka. Sebab manusia tak mampu nak buat seunik ini. Tak. Tu uniknya. Tapi bila kita tak faham Islam, tak ada benda pun. Kita tak nampak pun uniknya Islam. Tak apa. Jadi bila kita faham keunikan Islam, tunjuk contoh saja.
Hak besar. Hak orang nampak tadi. Tapi orang tak nampak. Hak besar. Satu. Kenapa Allah Ta'ala buat ada kaya, ada susah? Dia jawab. Ini uniknya Islam. Kenapa? Okey. Kita ngaji ilmu tauhid. Kaya, siapa yang mentakdirkan kaya? Allah. Miskin, siapa yang mentakdirkan miskin? Allah. Sebab apa Allah Ta'ala buat ada miskin, ada kaya? Sebab apa? Allah Ta'ala tentu dah. Mu tak usaha lagu mana pun. Mu memang sesak. Kerja mu memang pemotong rumput. Mu dah reka kan pun. Buka kedai orang Islam, mampu. Buka jual tebu tepi jalan, mampu. Buka mu memang motong rumput. Contoh. Sebab Allah tentukan. Sebab kalau tak ada orang mesin rumput, semua habis rumput. Nah, jangan kenyal. Ambil pergi air Abu ni, ambil pergi kuliah di Kameran Highland. Nah, jangan kenyal hutang tu, ada orang tahu pun. Jangan kenyal nak pergi ke hari tu, ada orang masih rupu. Mana lagi? Ada. Sebab apa dia masih rupu? Sebab dia nak buat belanja makan tu. Kalau jutawan, tak dah. Saya suruh ustaz pergi masih rupu. Mampu ustaz tak boleh masih. Betul ni? Lepas tu suruh YB. YB, dia potong rupu kenyal kali. Wallahi mukamu aku kelah mana kata. Betul ni? Maka Allah Ta'ala tentu dia miskin. Maka sanggup terus panas dering dalam hutang. Meseng rupu. Faham lagi? Boleh gaji berapa ringgit. Nah, tak sampai 2,000 satu bulan. Faham lagi? Tuhan buat dia susah. Lepas tu hak ni, dah kerja ringan lah. Faham lagi? Dia tengok-tengok gitu je. Projek. Dah, masuk berapa sebulan apa? Dah, 920,000 sebulan masuk. Betul ni? Maka siapa yang mengkayakan dia? Allah juga yang beri dia kaya. Aku buat sesuatu kaya, unik di Islam. Maka Tuhan suruh kita bantu-membantu. Situ rupanya. Rupanya aku buat amun kaya, amun sesuatu. Aku nak suruh mu jadi kasih sayang dua tu. Perlu memerlukan dua tu. Baru nampak kebesaran Allah. Indahnya agama. Apa lagi? Kalau Tuhan buat kaya belaka, ada orang kaya nak mesej rupu. Tambah. Dosa rupu naik panjang jengong lah. Kedak ni. Jangan aring you nak kabar, lekok saja. Jangan, lekok. Kalau jerembung, mudah nak elok dah. Terjung ada lekok tu. Atas cabut saya. Betul ni? Ya ke tak ni? Dah kalau orang senang belaka, tak ada nak kerja jalan. Nak ketapung jalan. Orang kaya pula lalu tak ada raya. Padang ke sombong. Faham lagi? Itu maksudnya, itulah keunikan agama itu. Agama benda? Agama kasih sayang. Nak menyatakan kasih sayang Allah je. Sebab tu Tuhan buat susah, buat senang. Tapi manusia tak reti bahasa sebab dia tak ngaji agama. Tak lagi? Tu. Amba kata banyak masjid baru ni. Amba tahu orang kaya ni memang tak reti bahasa. Sebab dia tak ngaji. Sebab tu dia sombong, angkuh. Dia tak sedar. Dia merasai nikmat di atas keperitan orang lain. Mu boleh jalan hari tu dengan selesa tu sebab orang sesak dah yang kita pun. Betul tak? Boleh pergi naik ke welfare mu tu. Kalau orang sesak tak ada. Jawab dia mu nak jalan ke dia. Nah, kau ikat besi tu. Kalau dia ada lecungan panah butuh, dok siap lagi pas hari ni. Kau ikat besi tu panah. Tang Seri ikat besi. Ke MB. Dah JPKK. Dah siapa ikat besi? Tak susah kan. Tengah panah dia ni. Betul tak ni? Siapa yang tentukan dia miskin? Allah. Tapi orang kaya, tak reti bahasa. Nak selesa mau. Naik jalan lekuk, dia kata, Allah, jadang tak boleh beki. Tu, mau lek muka mu. Tu lepang kali. Pang lagi. Jalan tak boleh beki. Mu nak beki pada. Pang lagi. Kamu sombong nak ada kekayaan mu. Ya tak ni? Tak kita kan? Maka ni lah manusia tak faham agama. Kalau dia faham, insya-Allah comel. Ini agama itu. Okey. Maka dia kata yang tidak ada bandingan dengan sebarang agama yang ada. Nak banding lagu mana? Sebab agama Islam, agama Allah sempurna. Siapa boleh challenge ilmu Allah? Tak ada seorang boleh challenge Allah. Betul? Maka Allah buat tu terbaik. Tapi jika kita sombong, angkuh, tak mau ambil peraturan Allah. Pakai peraturan okok itu sendiri. Tak mau ikut Islam. Nak ikut nafsu itu. Betul ni? Islam suruh berkasih sayang. Tak mau. Islam suruh tolong orang susah. Tak mau. Tak mau macam. Bang, nak pakai pelotok dia. Betul? Pemimpin, dia ikut pelotok nafsu dia. Sebelum jadi pemimpin, rumah nak comel mana? Jadi pemimpin, berau bapak rumah.
Tu. Tu ini. Sepatutnya pemimpin Islam mukaya bila jadi pemimpin kau hodok kaya sebab banyak tolong rakyat. Betul ni? Jadi balik kau lah ni. Sebab tu duk berebut ni ada pemimpin tu. Betul ni? Kita tak setuju. Kalau tidak dokkanlah Sayyidina Umar katakan ni, aku seburuk-buruk pemimpin. Jika aku kenyang rakyat lapar. Faham lagi? Tu Sayyidina Umar. Kita pemimpin kenyang nothing perut. Kereta berlapang. Bawa bekal pergi kerja. Kalau dah bawa bekal, tak cukup nak bayar api air. Faham lagi? Bawa bekal nasi goreng. Bining wi. Wak ngetek tak dalam botol tinggi. You beli kedai ruya. Betul tak? Pemimpin. Makan hotel ni makan. 18 bintang setengah. Betul? Kita catu makanan. Betul? Ni. Mujawab depan Allah lagi. Nak main politik. Betul bukan politik ni. Nak kabur cerita benar. Ni nak benar ngundi baik ni. Mari pas dapur itu yang mari suap nasi. Nampak? Nak suruh pakoh dia. Lepas pada tu aja orang. Nak minta atas kepi pun 18 kali naik jabat. Betul tak? Ni. Bukan politik, kabur. Ni kita nak sedar. Islam kok mana? Betul ni? Jadi bila kita ada ilmu, kita boleh nilai siapa pemimpin yang diredai oleh Allah. Kau betul-betul berjuang untuk agama Allah. Kita boleh kenal. Bila kita ada agama. Sebab contoh sahabat tunjuk dah. Tabi'in tunjuk dah. Tabi'in tunjuk dah. Nampak? Pemimpin yang benar. Jadi kita kena belajar agama. Baru tak boleh tipu kita. Jadi kalau kita tak ada agama, orang lebong kita barang. Sebab tu orang tua kata dulu, sekilas ikan di air, ku tahu jantan betina. Mudah sosarah nyanda pun, aku kenal dah kaki penipu. Faham lagi? Betul tak? Ni ya. Ni kita nak faham agama. Jadi bila kita faham agama, insya-Allah. Tu dia. Okey. Jangan kita agak orang. Kita ngaji agama jangan agak orang. Kita agak ke kita. Kita baiki diri kita dulu. Nampak? Bila kita ni comel, insya-Allah Allah Taala akan hantar pemimpin yang baik, yang adil. Kalau kita tak pakai, Allah Taala hantar pemimpin yang zalim. Padang muka. Faham lagi? Sebab tu orang alim, dia tak boleh senyap. Mulut dia kena buka bila dia tengok zalim berlaku. Sebab bila bala Allah turun, pas dia kena. Faham lagi? Jadi kena wajah. Begitu. Kita kena sedar, Allahumma salli ala Muhammad. Kita bincang dah buat pemimpin panjang lebar dah gitu. Jadi masing-masing kena faham lah tu. Beramal lah. Kita beramal. Kalau kita jadi pemimpin, kita jaga molek amanah Allah. Nampak? Kalau kita jadi seorang ayah, kita kena ingat. Pastikan anak bini kita menuju ke syurga Allah. Faham lagi? Itu wajib kat atas kita. Kalau kita jadi fungsi kapung pula, JKK ke tak kira. Kena kontrol kapung kita tu. Biar dia faham agama. Kenal Tuhan. Semayang berek. Betul ni? Itu tugas pemimpin. Bukan we kerek, we lokang. Lepas tu ajak galak. Main bola 7 sebelah. Padu ain bodoh petula kau. Kamu jawab di depan Allah ni. Kita ngaji panjang lebar dah hari tu. Dah apa ustaz ulang pula. Perangat-perangat. Sebab nak ngundi kau. Faham lagi? Jangan ingat nak projek je. Agama lebih penting daripada dunia. Bila manusia reti agama, dia ada qanaah. Nak kerana kerajaan kita, dah kita reda lah kata Tuhan Allah. Kan comel tu. Pemimpin tu pun tak sakit pada bila rakyat beriman. Faham lagi? Sangka baik semua. Warna YB dah mari kampung kita 3 bulan lah ni. Lepas tu kata hak ni, mungkin dia ada hal kot yang lebih penting daripada kita ni. Sangka baik. Comel tak? Comel. Dan kalau rakyat jahil, natang dah lu kata pemimpin. Padahal pemimpin tak tidur, denyuk mikir hal rakyat. Betul tak? Jadi kita sangka buruk lah. Jadi bila ada agama belaka, sangka baik tak? Kita sangka baik. Minyak naik, masuk RM42 naik. Kita sangka baik. Mungkin kerajaan perlu duit. Mana lagi? Kena ni. Kedak. Tapi kalau kita tak reti, naik harga saja. Betul tak? Kedak ni. Comel tak agama? Comel. Macam kita dengan ayah kita lah. Kalau ayah kita, WPT kita belanja 10 riyal sekolah menengah. Apa hari ni RM5 riyal? Kita pun mikir, mungkin hanya ada PT kot.
Tak, mungkin kereta ayah rosak bawah ni habis situ biti. Jadi kecek belanja kita. Faham lagi? Kerajaan itu juga tidak cukup biti. Dia terpaksa naik harga ke apa untuk kawal balik. Betul ni? Ni kita kena faham lah tu benda tu. Yang ada sangka baik. Betul? Tu baru comel agama. Pemimpin pun tak sakit kepala. Betul tak? Ni orang kampung kita tak boleh nak bayar api 1,500. Kena gerepok ke JPKK juga. Bengong sungguh. Tak payah JPKK lah tu. JPKK nak mikir banyak lagi. Mulah beri. Dah menggaji 8,000 sebulan. Bos kawan kita. Kawan kita bukan orang lain sekampung. Ambil victimu je weh. Ni mana? Pergi jumpa JPKK. JPKK buat pergi Maidan apa semua. La ilaha illallah. Victimu lah weh. Faham lagi? Tapi dah lekuk dah mampu. Betul? Maka semua nak agak ke JPKK belaka. Pening kepala gitu JPKK. Faham lagi? Ni. Kita nak bertimbang rasa. Bila kita ada agama, kita bertimbang rasa. Bos takat kampung kita tak bayar api 1,500 kita je. Ni gitu pun Maidan tau. Maidan tau. Betul tak ni? Ni lah. Tak nak selesai lagi ni. Nampak? Ni masalah. Susah kita. Kalau ada kena kebut sekarang, susah lalu penyakit. Betul tak? Tu. Jadi kita kena faham lah. Bila Islam memerintah, comel lalu. Pemimpin comel, rakyat comel. InsyaAllah. Jadi, kita kena baiki daripada kita. Jangan duk cara orang. Jangan duk kritik pemimpin sangat. Gelak hati kita. Kita baiki kita dulu. Kita tengok kita ni zalim tak lagi. Kita nak kata pemimpin zalim pun, tengok kita zalim atau tidak. Zalim ni benda gana Ustaz. Zalim ni meletakkan amanah tidak kena pada tempatnya, zalim lah. Kita zalim tak dengan mata kita. Kita tengok tak haram. Kalau tengok haram, kita zalim dengan diri kita. Maka tak mustahil Allah Ta'ala akan hantar pemimpin yang zalim kepada kita. Jangan duk kata kau orang zalim. Kita ni zalim. Cek kita dulu. Telinga kita dengar haram ke tak? Mulut kita kata uduh ke tak? Perut kita makan haram ke tak? Cek kita dulu. Kalau kita molek, insya-Allah. Bila hati kita bersih, doa kita diterima oleh Allah. Comel. Allah Ta'ala akan hantar pemimpin yang adil. Itu dia. Okey, itu sempurnanya agama kita. Okey. Habis itu. Maka agama lain tak boleh nak challenge agama Allah. Tak boleh. Kita tengok satu. Ianya tu benda. Islam tu lah. Agama Allah. Agama Allah. Dalil. Kita tengok dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Itu dia. Maksudnya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tak ada dah agama yang Allah redha adalah Islam sahaja. Nampak lagi? Jadi kalau kita nak dapat keredaan Allah, kita kena ikut Islam lah. Islam, kita rakyat dah baru ni, menyeluruh. Semua sekali. Makan ikut Islam, nega ikut Islam, nikah ikut Islam, ekonomi ikut Islam, sosial ikut Islam. Semua ikut Islam dah ke. Maka keredaan Allah bersama kita. Jika kita makan ikut Islam, Allah redha tak orang kita? Redha. Kalau kita nikah kahwin ikut Islam, jangan redha tak orang kita? Redha. Kalau kita berpolitik mementah, cari Islam, Allah redha tak? Redha. Itu je. Ikut Islam, Allah redha. Inna dina 'indallahil Islam. Comel lah. Hidup berjirang dengan cara Islam. Allah Ta'ala redha lalu. Mana mak? Tak pergi kerja hari ni? Tanya. Tak pergi bini hamba sakit perut. Kena pergi klinik kejap ni. Sakit perut. Dah duit isi minyak ada dah. Kita tanya. Kok celah pagar. Jirang kan? Ada dah. Dah ada dah. Alhamdulillah lah. Kalau tak ada minyak kabar tu. Tak apa. Ada dah. Itu Islam. Mana lagi? Kacau comel tu. Kan dia kata, tengok mikir minyak lah ni. Dak-dak nak isi minyak. Kan dia kata gitu. Dak-dak minyak. Kita lebih 20 ya. Isi minyak. Apa lagi? Baik lalu. Comel Islam. Nampak? Ni dah. Maka inilah. Islam cari hidup diredai. Tak kira berjirang, berkeluarga. Tak kira. Mesti ikut Islam. Allah Ta'ala akan redha dengan kita. Okey. Itu dalil. Surah Ali Imran ayat 19. Kita tengok yang kedua. Yang kedua benda untuk diamal kerana Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk diamal kerana Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Maksudnya, dan katakan, hei Muhammad, beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. At-Taubah ayat 106. Okey. Kita beramal apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amalkan. Tak kerana siapa? Kerana Allah. Kita yakin bahawa Allah Maha melihat setiap amal perbuatan kita. Nampak? Bila Allah Ta'ala Maha melihat perbuatan kita, kita tak susah. Sebab kita tahu. Kita beramal kerana Allah. Allah Ta'ala, kita tahu Allah Ta'ala perhati hati kita. Walaupun manusia tak setuju. Manusia tak tahu kita beramal. Betul? Dia tak faham apa yang kita amalkan. Allah yang Maha mengetahui. Aku buat gini, yang pentingnya Allah tengok. Nah, walaupun manusia tak faham apa yang aku buat. Apa lagi? Kita buat kerana Allah. Dan orang beriman melihat kita. Orang beriman ni orang lagu mana? Orang yang yakin dengan Allah. Tak ada nyakit hati. Bila dia tengok kita beramal, tak capung orang. Tak capung orang. Mana ni? Dulu main kot capung-capung masyarakat ni, jok rasa ni. Betul tak? Manusia kata lalu. Tapi kalau orang beriman, dia husnuzon, disangka baik. Dia beramal, dia yang tahu apa yang dia amalkan. Tugas aku, sangka baik sahaja. Apa lagi? Orang yang fasik susah. Fasik ni kata lalu. Datang ni, mana gini? Nampak? Sebab tu kita beramal, yakin. Allah dan orang beriman tengok. Tak susah. Sebab Allah dia tahu yang kita buat. Betul ni? Orang lain tak tahu. Kita tak capung orang sebulan. Kita tahu sebab apa kita tak capung. Betul ni? Orang tak tahu kerja kita. Kita mengamalkan perintah Allah. Dah kita tengok dah. Di kampung tu perlu pengorbanan kita. Sebab kampung tu tak ada orang cakap buat Tuhan pun, ajak Tuhan. Kita korban diri kita. Dia mendekati orang kampung tu. Apa lagi? Duduk kampung tu mau minum air ke datu. Jadi orang tengok kalaston tak pernah apa. Panggil. Kalau ada semua sejik kalaston. Dia tak ada. Sebulan tak ada. Sebab apa? Dia nak selamat hak tu. Faham lagi? Tu. Waktu kata kita beramal, yakinlah kerana Allah tengok apa yang hati kita. Allah tak tahu. Kita buat kerana Allah. Jangan orang beriman, dia tak sangka buruk, dia sangka baik. Tak susah orang beriman. Buat yakin Allah dan orang beriman melihat kita. Tak susah. Jangan beriman. Orang fasik, munafik sakit ya. Kita buat molek pun dia kata tuduh. Buat tu dah kerti bahasa. Kita buat orang beriman tengok. Orang beriman dia sangka baik lalu. Faham lagi? Maka tak susah hati pun kita. Kita buat sebab kita yakin Allah serta orang-orang beriman melihat amal kita. Jangan susah. Tu dia. Tu. Yang penting kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala perintahkan. Tu. Allah Taala suruh perintahkan, suruh ajak orang ke Tuhan. Tu kita ajaklah. Bukan kita nak duduk kampung kita sama. Dah kampung kita tengok ramai dah dakwah. Pang sejik boleh tahan dah. Apa lagi? Kita cari orang lain pula lah. Tu dia. Ni yang kata kita pula tak pergi sejik. Sakit ada tu. Kadang kita main yang sejik lain. Dia dah tahu. Faham lagi? Tu ni nak faham. Dia comel. Islam kalau orang mukmin jangan bimbang lah. Dia sangka baik sama kita. Tu pentingnya. Yang penting kita ni beramal kerana Allah. Kita sendiri ni. Secara korang. Kita beramal kerana Allah. Allah melihat hati kita. Allah Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Jangan bimbang. Sebab kita buat kerana Allah. Tak susah. Begitu. Yang penting kita amal kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kerana makhluk. Okey. Habis. Jadi, sikit lagi. InsyaAllah dang tu. Syumul. Ni syumul. Islam ni syumul. Syumul ni apa? Ni terpenting ni. Ni penting. Okey, tengok dia kata lagu mana. InsyaAllah kita perhabis rakaat ni je. Syumul bererti ajaran Islam itu lengkap dan menyeluruh. Lengkap. Maksud lengkap, tak ada satu yang tertinggal. Sebab dia lengkap. Apa lagi? Macam kita pergi JPJ. Nak buat lesen. Dia kata sila isi barang ini dengan lengkap. Betul? Kalau kita isi tak lengkap, dia reject tau. Dia reject. Tinggal hari bulan reject dah. Jangan main-main. Isi molek penuh buat pergi kat kaunter, dia pun cek. Allah, pakcik isi barang tak lekat ni. Apa pula mek faham lagi dah pakcik yang apa pula mek hari bulan pakcik tak tulis
Oh gitu. Ambil pula pokcik. Kita mau 40 baru. Tapi panggil pokcik dah bukan nampak tua. Betul tak? Lepas tu pergi. Beratur pula kita. Beratur sebab keping ye tak digetah. Mana lagi? Dah beratur pula kita dah orang lain dah buat apa. Tulis. Tak lengkap tidak diterima. Islam ni lengkap. Masuk lengkap lagu mana? Nak berok ada cara, nak keting ada cara, nak pakai baju ada cara, nak cat baju ada cara, masuk sejik keluar sejik, masuk tandas keluar tandas, nak tidur bangun tidur, itu semua Islam ajar tu. Lengkap. Tak ada satu yang tertinggal. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu orang reti agama, ia berpahala semua. Semua hidup celak mata pahala. Sampai ketutup mata pahala pula. No, tidur dapat pahala ni. Kalau kita faham. Kalau kita tak faham, masuk sejik pun tak boleh pahala. Nah, sebab kita tak mengaji, masuk sejik kaki kanan. Betul ni? Boleh pahala tak? Boleh. Free je kita boleh pahala. Lagi kita tak tubik. Tak, patut kita iktikaf pula ni. Lagi boleh pahala. Patut tubik kaki kiri. Pahala pula. Ya Allah. Dah bila tak boleh pahala? Boleh. Sama-sama. Naik motor, turun motor. Dia ajar mereka. Betul ni? Lepas tu jumpa orang tengah jalan ketika slow. Betul slow tau. Kat bonggok. Senyum. Assalamualaikum. Dah kat bonggok. Jangan habis salam. Apa lagi? Kalau musa lapang tak dah. Betul tak? Ni jika pun kat bonggok. Tak senyum. Tak habis salam. Oh berat tu. Berat lanang. Islam ini berat. Islam ajar mereka tu. Jumpa. Senyum. Assalamualaikum. Boleh pahala kita? Boleh. Ya Allah. Dia pun jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh pahala tak dia? Boleh. Berkat negeri kita. Ya Allah. Inilah Islam. Lengkap. Menyeluruh. Tak ada satu tinggal dalam Islam. Nak tidur. Boleh pahala. Tengah tidur tu boleh pahala lagi. Sebab apa? Ada doa baru tidur. Serah doa tidur. Dan serah kepada Allah dan ke petang birang. Dan kita tidur ikut cara sunnah. Sampai kekejut balik. Boleh pahala. Tak, ni nak kena datang ni. Duduk ngaji bab tidur. Apa lagi? Tidur sunnah. Jenera sampai gitu. Apa lagi? Dengan sunnah tu. Boleh pahala dalam tidur. La ilaha illallah. Rugi tak kita? Tak rugi. Kejut tidur pagi. Baca doa bangun tidur dulu. Nampak lagi? Lepas tu tengok binding lagi. Senyum dulu ke binding. Sedekah. Boleh pahala. Ni 80 tahun nikah. Tak pernah senyum ke binding pagi. Bengong punya tok lelaki. Hak tu tang ke piuk nasi atas muka. Tu tak? Tak senyum ke binding. Jadi sedekah ke binding dulu pagi tu. Orang yang pertama kita tengok muka adalah binding kita. Lemparkan senyuman. Senyuman itu sedekah. Tapi tak senyum ke binding. Muka macam Sylvester Stallone boh. Bunyi kata haji 4 hari dah. Tapi tak pernah senyum ke binding. Ni sebab tak erti bahasa. Tak, Islam ni comel. Semua ajar kata. Isak diri kita masing-masing lah. Senyum. Bini pun senyum. Apa lagi? Allah, indahnya agama. Ya Allah. Ni tak senyum. Allahumma salli ala Muhammad. Senyum tu sedekah. Tak, siapa amalkan senyum dalam rumah dia, murah rezeki. Rezeki murah. Sebab apa murah? Sebab senyum itu sedekah. Sedekah tu mengundang rezeki dari Allah. Mudah je. Tu. Kalau orang ngadu kita, hamba susahnya, dah biti sama. Kita pun tanya dia, mu senyum tak ke bini pagi-pagi? Senyum mana? Tak sabar. Muhammad senyum ke bini kita. Dia suruh dia gitu. Tak suruh dia kerja sungguh, suruh senyum. Apa lagi? Bila kita ikut perintah Allah, insya-Allah. Allah Taala jamin rezeki kita. Jangan takut. Takwa kan? Takwa mengundang rezeki. Tu bendanya. Comel agama itu tau. Memang comel. Kau ni Ji? Ya Ji? Senyum ke ni Ji? Oh, senyum dia. Senyum sama je. Orang tu bagus je. Senyum sama. Boleh buat tok lelaki bagus orang ni. Bini dah jadi apa nak nama. Dah tengok tok lelaki senyum. Bini kata, datang ni balik lagi jaga gitu. Aku pada bepak kangung dia nak bebek kita. Sebab kita salah. Salah striker. Apa lagi? Dah ingat nak taruh striker. Bini cerewet. Dah taruh striker je lebih 4 tahun. Bini. Kita jagalah tadi. Ini marah. Tapi bila kita balik,
Assalamualaikum. Dia tak mau jawab dosa. Faham lagi? Dia jawab. Jawab tu jadi lembut dah ya. Kecuali dia tak jawab. Kalau dia jawab, confirm jadi lembut. Itu jaminan. Hon dilawang ia seranoh kat kita tu sebab dia tak jawab salam. Sebab dia dah kita mau Assalamualaikum. Dah jawab tangan. Salam pun salam. Tu setan dah tu. Kalau dia jawab jadi lembut. Sebab tu kalau siapa kat Roblox nak kabarmu. Siapa kat Roblox kita buka cermin dulu ni. Faham lagi? Tu Roblox. Kita pergi kita buka dah. Assalamualaikum. Kita kata dak samang dah mu. Waalaikumsalam. Jalan. Gitu. Dak tahan dah. Jalan tu. Nampak? Ni buka polis. Lelah cermin dak buka. Dak hormat langsung ke polis. Dia kerja tu nak jaga benda. Hormatlah ke dia sebagai polis. Kita buka cermin dulu lagi. Faham lagi? Ni dak siapa dia ketuk. Tunggu. Biadab kita. Jangan buat gitu. Dia jaga keselamatan tengah jalan tau. Faham lagi? Kita cermin buka dulu. Kalau malam lapu, kita buka dulu lapu. Biar nampak ada muka ada. Faham? Ni lagi polis dah kata, buka dah lapu. Dah aku nak tengok mana kata. Siapa lah polis suluh lapu pikir. Kita tak pandai. Kurang ajar kita dengan polis. Kita buka biar nyala habis lapu belakang. Dia tak payah suluh. Nah, dah lah dia tengah malam. Duduk tengah malam tau. Tinggal anak, tinggal bini tu. Nak jaga keselamatan kita. Faham tak lagi? Ini Islam. Comel Islam. Jadi bila polis tengok cerah nerang, nak marah dia marah. Janganlah itu. Sebab motivasi dia. Betul tak? Gila ni. Amba kena kat sekali gitu. Nah, kita tak teringat. Ada gak tanya tak teringat. Dia kata, cik, tolong hormat sikit pada saya. Dia kata, gegar jatuh aku kena. Tak, tali pinggang budak teringat nak pakai. Ambil anak sekolah. Tak, siapa kat dia. Dia kata, Allah tali pinggang tak pakai. Tak ingat sikit dia. Dah tak apalah itu. Saya maaf lah kali ni. Dah kali pakai deh. Lepas tu, Amba tak pakai juga. Dia kata, pakailah lalu hormat kepada saya. Tolong tarik sikit. Amba pun minta maaf banyak. Dia ingat juga. Amba tarik. Pakai letak. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Tengah panah dia dulu. Nak jaga keselamatan kita. Apa lagi? Ini kita nak sedar. Islam ajar gitu. Buka cermin dulu lagi. Kalau malam kita buka habis lapu. Tidak ada suluh dah. Dia tengok. Dia kata. Ni nampak kan. Ni siapa suluh gitu. Ya Allah. Ini Islam. Comel ya Islam? Comel. Sebab Islam timbang rasa. Harga menghargai. Tolong menolong. Mempermudahkan urusan. Kalau tak ada polis, susah itu. Polis ni tahu kenapa. Perbuatan orang lain, ia susah. Belanggar, panggil dia. Anak lemah, panggil dia. Bahan mesenyo, panggil dia juga. Naik pokok tak boleh turun. Polis juga susah. Perbuatan orang lain, ia susah. Itu polis. Kita kena jaga, hormat dia. Permudahkan urusan dia. Kita standby dah dah cermin buka dah. Tak lesen. Hamba kalau polis ada rock ambil lesen buat tubik. Tak ada dashboard. Jadi mudah. Tak, you nak lesen tu dulu. Ni minta lesen baru buka. Hegi. La ilaha illallah. Permudahkan urusan orang. Islam ni lagu mana? Memudahkan urusan orang lain. Sebab apa kita memudahkan urusan lain? Sebab itu perintah Allah. Apa? Bila kita memudahkan urusan orang, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita di akhirat ini. Yakinlah. Di masa mudah, sirak mudah lagi. Sebab kita memudahkan urusan orang di atas muka bumi. Ni terhegi-hegi bangun nak tubik. Ni, bik pitih duduk belakang ni. Dok, waktu bik. Waktu pitih banyak pula tebal. Jadi payah kan nak tubik. Dok, kena ni. Dia lekat oleh kan. Dok, waktu bik tu pitih polis tunggu. Duduk belakang ramai lagi yang jujur. Pemudahkan. Lesen, nampak Roblox, lesen tak atas ni. Dia minta, tidak minta, sudah. Kalau dia minta, Allah, kita ambil je. IC, cik. Faham lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita. Ini Islam aja berarti. Bila kita faham, tengaji insya-Allah. Itulah kehebatan agama itu. Okey. Amba mari awal. Lebih dah oi. Kan kuliah duk 40 minit tau. Amba duduk atas ni tadi duduk 9.30 hari. Baik aku hari ni. Sebab aku mari awal. Kena lewat amal. Hari ni awal mari. Kalau kira lebih masa dah kita ni. Masa penalti dah ni. Nah. Okey.
Syumul. Nah. Oh, tak jangkau. Tak jangkau nak berhabis. Sebab kalau kita baca banyak lagi nak hurah sikit-sikit tau. Ke tak payah hurah, kita baca seterik je. Masuk tajuk baru lalu minggu. Dah kita baca lebih kurang lah. Sebab awak faham sok mudah ni. Okey, tengok. InsyaAllah. Hamba dah hurah dah. Kalau hamba hurah, mereka tak bertilah lewat dah. Okey. Hamba baca je insyaAllah. Kita faham belaka dah ni. Kalau kita bincang belaka dah tu. Tengok dia kata. Syumul bererti ajaran Islam itu lengkap dan menyeluruh. Ruang lingkup ajaran Islam mencakupi. Tengok. Terang jelas dah khabar. Seluruh aspek kehidupan manusia tanpa kecuali. Okey. Maka kehidupan kita ni tak boleh lepas. Semua sempurna dah ke Islam belaka dah. Tak ada terkecuali. Bengok kecil apa saat ni pun. Semua Islam ajar belaka. Okey. Tengok dia kata. Bermula dari urusan peribadi. Maksud kita. Seorang. Lepas tu keluarga. Anak bini kita. Masyarakat. Kampung kita. Negara. Malaysia kita. Dan hubungan antarabangsa dunia. Masuk Islam ni dunia antarabangsa semua sekali. Hebat Islam. Nah memanglah rahmatan lil alamin kan. Bukan setakat di bumi, di langit tu rahmat juga. Itu rahmatan lil alamin. Al alamin maksudnya sekalian alam. Bukan sekadar di Terengganu kan. Sekalian alam dapat rahmat. Okey, dia sentuh bidang dia tak boleh khabar. Dalam bidang akidah tentang kenal Allah. Akidah tentang percaya hari akhirat, itu akidah, i'tikad tu. Akhlak, muamalah, jenayah, dan ekonomi dan lain-lainnya. Bab jenayah Islam aja kok. Ni budak-budak curi piti tabu sejik, Tok Imam tak apa musing 3 kali bah. Bodoh punya Tok Imam. Patut Tok Imam tu serkuk dengan piti dalam muka. Faham lagi? Sebab hidup mengaji tu. Faham lagi? Islam aja kena buat jenayah. Bila orang curi piti sejik, kita pergi igak dia. Itu igak. Sebab bukan ada igak. Tapi kita jangan tapor. Ni, nak tak nak tiba-tiba dia sejik bahang kau. Dia tapor. Tok Imam tu bodoh dulu lagi. Betul tak ni? Igak lah dia salah. Tapi bila igak, Islam ni adil. Islam ni, dia beri peluang kepada orang bersalah itu membela dirinya. Itu hebatnya Islam. Jadi bila kita faham Islam, kita takak dia curi piti sejik, kita tanya, kenapa you mencuri? Kan sebenarnya kita beri peluang untuk dia bela. Sebab apa dia curi? Ni dia. Mu curi Mau. Mari kita bela pula. Buat apa Abang Imam? Buat apa Abang Imam? Ni curi piti tabu ni. Curi tabu ganja. Islam aja begitu. Islam aja begitu nak tanya ke dia. Dah kita orang sejik jangan kemas pandai itu. Kita orang tidak tinggal sejik ni patutnya orang beriman. Nampak? Ni joknya pergi lepang. Tanya dia, kenapa you mencuri? Baru dia bela. Dia pun bela. Saya tak mau curi kerana anak saya tak boleh minum susu laktogen 3 hari. Tak, saya tak ada pitih. Tak, sebab saya minta dengan pot darah kedekut nak mapuh. Kata gitu. Minta dengan mak darah tahi hidung masing. Kata. Minta dengan sepupu kopi angin. Tak, kena. Dah lepas tu, mu curi lah. Dah, nak minta tolong siapa? Nak minta tolong siapa? Baru ni ada sahabat hamba ceritakan apa. Seorang sahabat dia tu tak ada pitih. Dia minta dengan pitih dengan Tok Imam sejik. Sejik anda tu nak buka bawah. Apa lagi? Kabur rumah tak ada benda, tak ada beras, tak ada susu. Dia beli meriah. Gerang. Kalau rapat gerang, apa Tok Imam tu? 5 riyal mu wih. Dia susu tak ada, beras tak ada. Apa lagi? Wih dah 100. Tak miskin mu wih 100 riyal Tok Imam. RM5. Dia nak minta dengan siapa pula? Susu berapa sesepik yang? Apa lagi? Inilah manusia ini. Sebab tak faham Islam tu. Tu kita nak faham. Barulah comel. Betul? No. Jadi bila kita tanya dia, kenapa awak mencuri? Dia pun kabur. Kita pun kata, ya ke? Dah percaya, kita tengok rumah. Kita pun suruh terbilang AJK, kita tengok. Tanya bini. Bini dah nangis dah. Anak saya 3 hari dah susu ada. Susu dada kering kata. Apa lagi? Dia kata. Kita pun beri pitih dia, biar beli susu. Kita cari kerja pula dia. Biar dia bebas daripada kesepitan hidup di Islam tu. Betul? Jangan beri dia menderita sebab dia orang Islam. Beri dia kerja biar dia boleh hidup. Betul? Di Islam, curi tak dia? Tak curi lah. Betul? Dah kita beri dia sampai lepas daripada kesepitan, tak ada kerja, beri kerja. Ini Islam comelnya agama. Bukan orang lain. Sebab Islam ni satu tubuh badan.
Kalau telinga sakit, semua pergi klinik belaka. Bukan telinga saja pergi klinik. Betul ni? Ini Islam. Tapi kita tak buat gitu. Sebab tu negeri kita tidak dirahmati oleh Allah. Sebab kita dah amal Islam. Betul? Dia tapur sampai musim di masjid. Ya Allah. Ni lah. Sebab bila orang yang jahil. Tak? Bila orang jahil, memerintah jadi gitu. Dia tapur sampai musim. Sampai duduk siang pula. Okey. Mana ni? Jenayah. Ekonomi dan lain-lainnya. Bila kata lain-lainnya, maksudnya banyak lagi lah. Tengok. Hak ni penting. Tengok. Dia kata, Allah tidak mengabaikan. Tengok. Penting kita baca kitab ni gitulah. Kita kena menghayati satu-satu. Fokus. Kalimah-kalimah dia lapah tu. Tengok dia kata. Allah tidak mengabaikan dalam Al-Quran walau sedikit pun. Maksudnya tak ada tinggal bersa. Semua Allah Ta'ala ajar mereka dalam Quran. Tentang kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Kita je tak mengaji. Faham? Ini masalah dia. Siapa ikut Quran sungguh faham, selesai segala masalah. Sebab Al-Quran adalah jawapan kepada segala yang ada persoalan. Penawar kepada segala penyakit yang ada. Itu Al-Quran. Tapi dah orang kita tidak ambuh ikut Quran. Nak selesai masalah masyarakat, tak ambuh ikut Quran. Nak selesai nyakit, tak ambuh ikut Quran. Jadi ada benda lah kita. Dah kita berasa hebat anak kau, pakai kepala otakmu. Betul? Dah tak ambuh ikut Quran anak. Jadi kalau kita ikut Quran, insyaAllah selamatlah. Dunia dan akhirat. InsyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki, kita masuk benda pula. Sudut-sudut kesyumulan Islam. Ni lagi hebat ni. Ni lagi molek bila kita faham insya-Allah. Sudut-sudut kesyumulan Islam. Habis itu. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.